Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semuanya. Baik, pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang pertama iaitu nombor nisbah. Kali ini dengan memfokuskan kepada subtopik 1.3 iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. Baik, muka surat 14, 14. Buku teks muka surat 14. Kita lihat bagaimanakah kita boleh mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada satu garis nombor. Kalau sebelum ni, dalam kelas yang sebelum ni kita dah pernah belajar tentang garis nombor, integer yang positif, integer yang negatif. Okey, dan hari ini juga kita akan tengok di permulaan perbincangan kita pada malam ini tentang bagaimanakah pecahan itu boleh diwakilkan dalam bentuk garis nombor, sama seperti dengan integer. Okey, maknanya di sebelah kiri kita kan, kalau biasanya kita dah bagi tahu bahawa di tengah-tengah ni akan ada jadi kosong. Okey, ni kosong yang ni milik kosong tengah-tengah. Jadi yang sebelah kiri, ke arah kiri ni adalah kumpulan negatif, yang di sebelah kanan adalah kumpulan positif. Semakin besar ataupun semakin ke kanan nombor itu, semakin besar nilai dia. Semakin ke kiri nombor itu, semakin kecil nilai dia. Okey, jadi kalau kat sini kita akan tengok 1/2 1/2 ni bermaksud lebih besar daripada kosong. Sebab tu berada kat sebelah sini lah. Manakala 1 pula dikatakan lebih besar daripada 1/2. Okey, dan begitu juga ke sini 1/2 ataupun kita boleh declare sebagai 3/2 kan. Ni 3/2 lah. 3/2 adalah lebih besar daripada 1 dan lebih besar daripada 1/2. Okey, dan 2 ni boleh kita wakilkan juga sebagai 2/2. 2/2 sama dengan 1. Sebab tu kita akan tulis 2 sajalah. Okey, okey, baik. Negatif pun sama negatif pun sama. Jadi maknanya semakin ke kiri pecahan itu, semakin kecil nilainya. Baik, kita tengok seterusnya. Sekejap. Okey, baik. Muka surat 15, buku teks muka surat 15, contoh yang ke-9. Wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, diberi 4 pecahan. Kita ada 1/2, 1/4, negatif 3/4 dan negatif 1/2. Diberi garis nombor. Okey, kita tentukan kat mana kedudukan dia. Jadi kalau sini kosong, ni kosong, sebelah kanan adalah pecahan yang positif, sebelah kiri adalah pecahan yang negatif. Okey, baik. Untuk menyusun pecahan itu, kita kena tahu dia punya nilai dia. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Okey, kita tengok yang positif dulu. Selepas kosong ini adalah milik 1/4. Okey, dan selepas sebelah kanan selepas itu, sebelah kanan 1/4 ni adalah milik 1/2. Okey, bayangkan dalam satu bulatan kan, macam ni. Kalau 1/4 maknanya kita ambil satu bahagian saja, satu bahagian daripada 4 bahagian, berbanding dengan 1/2. 1/2 maknanya separuh. Separuh 1 daripada 2 bahagian. Maknanya 1/2 ni, 1/2 ini lagi besar daripada 1/4. Sebab itu 1/2 berada ke kanan sedikit daripada 1/4. Boleh Dan kalau tengok sebelah sini pula, kalau kita nak letak nilai sini kan, walaupun tak ada dalam soalan, kita boleh letak nilai lah. Sini akan jadi 3 lah kan. 3/4. Okey sini 1 lah, sebab 1 sini mewakili 4/4. Okey, cuba tengok sebelah negatif pula. Selepas kosong ni akan jadi negatif 1/4. Diikuti dengan seterusnya negatif 1/2, seterusnya negatif 3/4, seterusnya negatif 1. Ataupun asalnya adalah negatif 4/4. Okey, baik. Saya tak nak bagi anda keliru. Cuba tengok sini, kalau kita guna dalam bentuk senarai nombor yang sebenar. Okey cuba tengok sini sebenarnya oleh kerana ni 4 kan, ni 4 4
Sebenarnya yang sini semua ada 4. Sini pun patutnya 4. 4, sini pun 4, sini pun 4. Okey Selepas 1, ni akan jadi 2/4 sebenarnya. Lepas 1 2 lah. Lepas 1 2. Lepas 2 akan jadi 3. 3/4. Lepas 3 akan jadi 4, 4/4. Nampak? Jadi saya tulis balik proper dia. Saya tulis yang lebih baik sikit. Okey, yang sini maksudnya 1/2 ni, kenapa ditulis 1/2 bukan 2/4? Sebab asalnya adalah sini 2/4. Tetapi boleh kita kecilkan. Kita kecilkan, dia akan jadi ini bahagi 2, 1 bahagi 2 dapat 2. Maka dapat 1/2. Asalnya adalah 2/4. Yang sini pula adalah 3/4. Okey, logiknya selepas 1 2, lepas 2 3, lepas 3 4. Okey, yang sini pula kenapa dia 1? Kerana asal sini adalah milik 4/4. Okey, 4/4 ni 4 kan bahagi 4, kita boleh dapat nilai dia 1. Sebab tu dia letakkan nilai 1. Asalnya dia adalah 4/4. Boleh okey. Jadi ada yang tak dengar Kalau tak dengar, cuba keluar dan masuk balik. Okey, boleh cikgu, saya boleh masuk cikgu, ulang sikit tak? Nanti tengok balik Baik, kita pergi seterusnya. Jangan lupa lupa pula sini. Kita ada latih diri 1.3a. 1.3a soalan pertama muka surat 15. Jadi sila tanda dulu dan anda akan buat kemudian. Latih diri 1.3a soalan pertama sahaja muka surat 15. Baik, kita pergi seterusnya. Kita pergi page yang seterusnya. Okey, baik. Buku teks muka surat 15. Okey, kali ini kita akan tengok bagaimanakah anda boleh membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Okey, ada tertib menaik, ada tertib menurun. Contoh ke-10. Banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Maksudnya daripada arah kecil ke besar. Mula pada arah kiri ke kanan. Jadi sekarang kita tengok. Kita ada 1/8, negatif 3/4, negatif 1/4, 1/2, negatif 1/58 dan negatif 3/8. Jadi penyelesaiannya adalah kita letak mana? Okey. Kita akan tengok susun ni menaik. Okey Sebelum kita susun, cuba tengok yang ni dia permudahkan dulu. Dia permudahkan supaya semua sebutan bawah tu kan, yang bawah ni kan, penyebut. Yang ni dipanggil penyebut penyebut yang bawah ni kan. Okey, yang bawah ni penyebut, supaya semuanya jadi sama. Okey, dalam kes ini kita tengok yang paling tinggi adalah 8. Jadi semua penyebut kat bawah tu kita akan cuba jadikan 8. Okey yang ni lah 4, ini 4, 2 kan. Okey, yang lain 8 tak ada masalah. Cuma yang 4, 4, 2 tu kita kena tukar jadi 8 supaya semuanya sama. Sama level lah semuanya 8. Sebab yang paling tinggi pun 8. Okey. Untuk yang ini, tengok macam mana dia ubah jadi 6/8 ni. Okey, negatif 3/4 Sekejap saya tulis proper sikit. Negatif 3/4 untuk menjadikan 8, kita akan darab bawah ni dengan 2. Betul tak? Sebab 4 kali 2 8, betul tak? 8 8. 3 pula, oleh kerana bawah dari darab dengan 2, atas pun kena darab dengan 2. Maka dia akan dapat 6. Sebab itu jawapan kita adalah negatif 6/8. Ni. Nampak ni? Negatif 6/8. Okey? Cuba tengok yang kedua pula. Yang ni. Okey. Negatif 1/4. Macam mana boleh jadi 8 bawah tu kan? Okey, baik. Kita tengok kalau kita darab bawah ni dengan 2 untuk jadikan 8 kan. Okey, bawah dia 8 lah. Yang atas pun darab dengan 2 lah. Okey, maka kita akan dapat 2/8. Yang satu ni salin balik lah. Maka kita akan dapat negatif 1/2/8. Okey, kita nak jadikan 8 kerana semua pecahan yang ada kat situ paling tinggi penyebutnya adalah 8.
maka kita kena cuba menjadikan penyebut itu setara, semuanya 8. Kalau bawah tu paling tinggi 9, kena darat dengan jadikan sifir dia ni lah. Cuma cari sifir, jadikan dia 9. Okey, ikut sifir bawah dia. Kalau bawah tu 12, kena cari sifir supaya jadi 12 lah. Okey, so sekarang ni dia akan dapat negatif 1/2/8. Okey, dan yang kedua tu, yang ketiga, okey, daripada 1/2 ni, 1/2 macam mana jadi 8 bawah dia, darab dengan 4, kan? Kita akan dapat bawah dia 8 lah. So atas pun kena ikut lah. Darab dengan 4, kita akan dapat 4/8. Sebab itu awak dapat sini, kita akan dapati bahawa sini adalah 4/8. Dan akhirnya, cuba perhatikan, semua sekarang, semua bawah ni kan, jadi 8, nampak? Semua penyebut kat bawah tu dah jadi 8. Okey? Baik. Kita belum jawab soalan lagi, belum, kita baru tengok macam mana dia jadikan dia sama je. Okey, baik, kita tengok jawapan, macam mana cara jawab. Okey, baik. Setelah kita samakan dia punya penyebut kat bawah, tugas kita seterusnya adalah untuk menyusun mengikut tertib menaik. Okey. So, berdasarkan jawapan kat sini, kita ada kosong kat sini. Okey, selepas kosong tu adalah 1/8. Okey, lepas itu adalah 4/8. Tapi ni jarak ni. Kenapa dia jarak? Kenapa sini 4/8 ni? Okey, sebab cuba tengok kalau kat sini, perhatikan yang dekat sini adalah 1/8. Selepas 1, 2 kan? 2/8. 2/8. Selepas 2, 3 kan? 3/8. Lepas tu 4. Kan betul? 4/8. Okey? Maknanya selepas tu apa? 5/8. Lepas tu 6/8. 7/8. Dan yang ini adalah 8/8. Penamat je lah. 8/8 ni sama dengan 1. Sebab tu dia tulis sini 1. Boleh? Okey So ini, walaupun dia tak buat semua, kita kena faham dia punya setiap selang tu. Okey? Setiap selang tu ada ni 38 Ni 38. Semuanya per 8. Okey? Jadi yang sini negatif sama lah. Negatif sama Sini akan jadi negatif 1/8. Lepas tu negatif 2/8. Yang ini dah ada dah, negatif 3/8. Okey, sampailah ke belakang. Okey? Macam itulah kedudukan dia. Boleh? Okey so lepas ni anda akan buat latihan. Cuba pertama sekali, nasihat saya adalah cuba jadikan dia sebagai penyebut dia sama. Okey, tengok penyebut bawah dia. Kalau penyebut dia guna sifir 6, cuba jadikan semuanya jadi sama, 6. Okey, macam yang saya tunjuk tadi lah. Jika anda tak pasti, anda boleh tengok balik video yang akan saya bagi semula nanti lepas ni. Okey, maka setelah kita buat dalam bentuk garis nombor, maka kita akan susun pecahan itu. Yang pertama sekali, yang paling kecil adalah negatif 1/58. Sebab kedudukan ni kat sini, paling kiri sekali. Kedua terkecil adalah negatif 1/4 ataupun negatif 1/28. Boleh Baik, sekarang saya tunjuk kenapa yang ni negatif 1/28 ni sebenarnya adalah negatif 1/4. Sebab tadi saya beritahu kan pada awal tu nak jadikan dia 8 kan. Okey, asal soalan adalah negatif 1/4. Tetapi bila kita darab dengan 2 bawah ni untuk jadikan dia 8 kan, maka atas pun darab dengan 2 lah. Maka atas akan jadi 2/8. Sebab tu orang nampak sini 2/8. Nampak? Yang ni jadi 2/8. Yang satu ni kekal lah, kekal je. Okey, daripada 1/4 ini jadi 2/8 kerana sebab nak jadikan bawah tu 8. Maka sifir 2 kita gunakan. 4 darab 2, 1 darab 2. Maka jadilah 2/8. Sebab tu orang nampak sini 2/8. Boleh cuma bila susun balik untuk jawapan, kita akan ambil nilai asal dia. So yang ni 1/2/8 ni nilai baru. Ini nilai baru. Nilai asal dia yang ini. Jadi kita untuk tulis jawapan, kita ambil balik nilai asal dia. So ni adalah yang paling kecil pertama. Kedua terkecil adalah yang ini, negatif 1/4. Ketiga terkecil adalah yang ini, negatif 3/4. Keempat
Maksudnya inilah, maksudnya yang dah makin besar kan, makin besar Okey, yang ini adalah yang keempat. Okey, lepas tu dah makin besar lah. 1/8. Ya. 1/8 dan akhir sekali yang paling besar adalah 1/2 yang ke-6. Okey, maknanya daripada arah kiri ni ke kanan tertib menaik. Maksudnya yang paling kecil adalah negatif 1/5/8 dan yang paling besar adalah 1/2. Positif 1/2. Boleh Jadi untuk membuktikan siapa yang lebih kecil siapa lagi besar, biasanya kita akan gunakan garis nombor yang dekat atas macam ni. Ni. Hanya menggunakan garis nombor ni, kita boleh nampak dia punya konsep siapakah kedudukan yang paling kanan, siapakah kedudukan yang paling kiri. Dekat sini kita akan tahu. Jadi lepas tu barulah kita tuliskan dalam bentuk susunan tertib menaik. Okey. So nanti sebelum kita terlupa, ini adalah latih diri. Tolong tandakan dalam buku. Latih diri 1.3b. Latih diri 1.3b. Soalan 1A dan soalan 2B sahaja. Okey? Tanda betul-betul Latih diri 1.3b. Soalan 1A dan soalan 2B sahaja. Muka surat 16. Muka surat 16. Baik, setakat ini saya buka soalan sekarang. Siapa nak bertanya silakan. Cikgu, Ya, silakan. adakah garis nombor perlu ditulis kalau dalam periksa? Baik, terima kasih. Dini Okey, baik. Kalau dalam peperiksaan, tidak semestinya kita boleh perlu gunakan garis nombor. Kalau kita dah tahu dah nilai tu memang dia paling kecil, terus susun je. Tak ada masalah. Yang ni, garis nombor ni hanya panduan kalau kita tak pasti dia mana satu yang banyak, mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Jadi kita guna garis nombor. Tapi kalau pecahan itu awak dah biasa, dah tahu dah dia memang kecil punya. Apa ni awak nampak ada yang besar, ada yang kedua kecil, awak boleh terus susun, tak ada masalah. Okey, ini sebagai panduan sahaja untuk menentukan secara tepat manakah kedudukan yang paling besar dan yang paling kecil. Okey, jadi saya ulang balik, kalau anda tahu nilai pecahan itu besar ke kecil, tak perlu guna garis nombor. Boleh terus susun dalam tertib menaik atau menurun. Okey, boleh? Ada soalan lain? Ya, silakan. Latihan diri 1.3B. 1A dengan 2B je kan? Ya. Sebab tak jelas tadi. Okey, tak apa. Baik, ada lagi soalan lain tak ada Saya teruskan. Cikgu. Ya, silakan. 1.3A ada kerja tak? 1.3A, nanti tengok video Tengok video semula Okey, baik. Ada lagi soalan lain? Soalan tentang ni yang tak faham ada? Tak ada? Okey, baik. Kita sambung. Kali ni muka surat sekejap mana pergi mouse ni? Hilang pula. Okey. Muka surat 16, buku teks muka surat 16. Okey, kita akan lihat bagaimana menentukan ataupun membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, contoh ke-11. Okey, dia ada bagi dua soalan. Selesaikan 1/2/3 darab kurungan 2/5 tolak 5/6. Kita pergi yang ni dulu. Okey? Okey, baik. Sebelum kita mula menjawab, cuba perhatikan bila ada melibatkan kurungan, tentu kita akan buat yang ni dulu kan. Betul tak? Kita akan jawab yang ni dulu. Okey? So yang ni dia akan stay dulu. Kita akan selesaikan dalam kurungan dulu. Kita tengok penyelesaian dia. Baik, sekarang untuk pertama, step yang pertama adalah kita jadikan dia sebagai pecahan tak wajar. Tahu tak pecahan tak wajar? Maksudnya pecahan tak wajar ni yang besar ke atas, kecil kat bawah. Contohnya 7 ke atas, bawah dia 2. Ini dipanggil pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar. Sebab atas lebih besar daripada bawah. Kalau pecahan tu 2/7, ini pecahan biasalah, pecahan wajar lah. Kalau dia terbalik, besar yang ke atas, bawah tu kecil, maka dipanggil pecahan tak wajar. Jadi yang ini 1/2/3 ni, 1/2/3 rasanya semua tahu kan, darab sini tambah, betul tak? 3 darab 1 3, tambah 2 5, maka kita akan dapat 5/3. Sebab tu sini adalah 5/3.
Boleh? Dia tukar dalam bentuk pecahan tak wajar supaya mudah untuk kita darab nanti. Okey? Baik, seterusnya dalam kurungan ni kita akan buat yang ni dulu. Jadi apa nak kena buat? Samakan dia punya penyebut kat bawah ni. Yang bawah ni adalah 5, yang ni 6. Nak bagi sama, kita akan darab, saling darab mendarab lah. Maksudnya kita akan dapat 30 kan, sebab 5 darab dengan 6 kan dapat 30. Betul tak? Jadi apa nak kena buat? Tengok sini. Okey, kita ada 2/5 tolak 5/6 kan. Jadi nak bagi sama bawah ni kan, nak dapatkan 30. Jadi 5 akan darab dengan 6, 6 akan darab dengan 5, barulah bawah tu akan dapat 30. Tapi kena ingat, bila bawah tu darab dengan sifir tersebut, atas pun sama. Yang ini bawah 5 darab 6, maka atas pun darab sama, darab dengan 6. Begitu juga dengan sebelah kanan ni. Oleh kerana bawah tu 6 darab 5, maka atas pun darab dengan 5. Okey? Boleh? Jadi yang atas akan jadi 6 kali 2, 12. Okey, tolak 5 kali 5, 25. Bawah akan jadi 30. Tulis sekali sahaja. Kita gabung terus. Okey, sebab tu awak nampak kat sini. Okey, awak nampak sini dia dah siap gabung dah. Dah siap gabung. Bawah tu tulis sekali saja 30. Atas akan jadi 12 tolak 25. Boleh? Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kita pergi seterusnya Okey. Lepas tu selesai yang tu, pastikanlah 12 tolak 25 12 tolak 25 kita akan dapat 13, negatif 13. Okey. Sekarang kita akan dapat 5/3 darab dengan kurungan tadi kan, negatif 13 per dengan 30. Lagi sekali saya ulang, 13 ni datang daripada 12 tolak 25. Okey. Sekarang bila darab, kita boleh mansuhkan ataupun kita boleh potong mengikut sifir yang sama. Okey. 3 dengan 13 tak boleh potong sebab tak masuk sifir dia kan. Sifir 3 tak ada 13. Tapi 5 boleh dengan 30 sebab sifir 5. Okey, bahagi 5 dapat 1, bahagi 5 dapat 6. Okey. Itu je lah boleh potong. Dan 3 dengan 6 ni tak boleh potong sebab dia masing-masing kat bawah. Yang boleh potong ni kalau atas dengan bawah sahaja boleh potong. Tapi kalau bawah dengan bawah, atas dengan atas tak boleh potong. Boleh ingat atas dengan atas tak boleh potong, bawah dengan bawah pun tak boleh potong. Yang boleh potong kalau atas bawah. Jadi oleh itu 3 dengan 6 ni tak boleh kita potong walaupun sifir boleh masuk. Sebab 3 dengan 6 tu adalah sebaris kat bawah. Maka kita biarkan je, hanya darab je lah macam masa. Jadi atas apa jadi? 1 darab dengan 13. Kita akan dapat negatif 13. Bawah pula 3 darab dengan 6, kita akan dapat 18. Okey. So jawapan kita adalah negatif 13/18. Sekiranya jawapan akhir itu boleh kita permudahkan, kita permudahkan lagi. Kita potong ikut sifir mana boleh masuk. Tapi kalau dah tak boleh potong, kita biar saja jawapan kita macam tu. Okey. Kita biar saja jawapan kita sebegitu. Okey. Kita lihat B pula. Okey, B B ni melibatkan bahagi pula ni. Okey, saya padam dulu. Okey, baik. Untuk soalan B, 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. Okey. Seperti biasa, mana pecahan yang nombor bercampur ni, kita tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. 1/3 nak tukar dia kepada bentuk pecahan tak wajar. Yang ni darab, yang ni tambah. 3 darab 1, 3. 3 darab 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Boleh? Sebab tu sini awak nampak 4/3. Okey, boleh Okey, sekarang saya nak padam bawah ni, saya nak guna ruang. Okey. Okey. Sekarang cuba lihat yang kat sini. Okey, oleh kerana kita dah dapat 5/8 tambah 4/3 darab kurungan, kenapa jadi 6/5 ni? Terbalik ni. Asalnya 5/6. Sebab ada bahagi kat sini. Okey So asalnya macam ni. Asalnya adalah, saya buat ringkas sini
Asalnya macam ni, 5/8 tambah, kita dah buat tadi, 4/3. Okey, asalnya dia adalah bahagi. Bahagi negatif 5/6. Ini asal ya. Okey. Sekarang bila kita nak buat penyelesaian, yang ni, yang ada bahagi, kita kena buat dulu. Sebab kalau ikut keutamaan, selepas kurungan kita akan buat darab bahagi. Lepas tu baru tambah tolak. Dalam kes ni kita ada bahagi. Jadi kena buat bahagi dulu. Jadi kita kena buat 4/3 bahagi negatif 5/6. Kita kena buat tu dulu. Yang 5/8 ni biar dulu. Kita buat kemudian. Okey. Sekarang ni bila bahagi, yang ni dengar baik-baik Bila bahagi, dia akan tukar jadi salingan. Maksudnya dia akan tukar jadi darab. 5/8 ni stay macam biasa. Tambah 4/3 juga stay macam biasa. Okey, sekarang bahagi ni akan tukar jadi darab. Bahagi tukar kepada darab. Bila tukar kepada darab, maka nombor pun akan bertukar. Dia akan jadi terbalik. Negatif 6 pula ke atas, 5 pula dekat bawah. Boleh? Ini berlaku bila pecahan, bila bahagi pecahan. Bila awak jumpa bahagi, depan tu ada pecahan, kita tukar darab, lepas tu kita terbalikkan nombor kat depan tu. Maka yang atas pergi bawah, bawah pergi atas. Okey? Maka kita dapatlah macam ni, 4/3 darab negatif 6/5. Boleh? Okey, sekarang kita tengok sini balik. Okey. Oleh kerana kita buat yang ni dulu kan. Yang ni kita buat ni dulu, darab kan. Okey. Kita potong mana yang boleh potong. Yang menampak boleh potong adalah 3 dengan 6. Jadi 3 bahagi 3 1. Okey. 6 bahagi 3 dapat 2. Okey. 4 dengan 2 tak boleh potong sebab dia sebaris, dia dekat atas. Sama-sama ke atas. Tak boleh potong. Okey, boleh Jadi apa nak kena buat? Bila tak boleh potong, darab je terus. 4 darab dengan 2. Kita akan dapat 8. Nampak? Kita tengok sini. Nampak 4 darab dengan 2 ni, kita akan dapat 8. Nampak 8 ni? 8 kan? Bawah 1 1 darab dengan 5, kita akan dapat 5. Nampak ni 5? Okey. Negatif, kekalah negatif. Sini dengan negatif. Boleh? Okey. Sekarang, selesai pendaraban. Yang tinggal sekarang adalah tambah tolak. Okey. Sekarang macam biasa. Okey, mula-mula apa nak kena buat? Permudahkan dulu simbol ni. Ada dua simbol yang berdekatan. Masih ingat lagi? Bila simbol tu berbeza, dia akan jadi apa? Negatif. Nampak ni negatif? Okey. Okey, sekarang negatif soalannya adalah kenapa pula jadi 40 ni? 40 ni 40 kan? Sebenarnya kita samakan dia punya penyebut. Bawah ni adalah 8, sini adalah 5. Jadi untuk samakan dia punya penyebut, kena darab lah. Ya. Okey, darab perkali yang sama. Maksudnya yang ini, okey, saya buat kat bawah Saya buat kat bawah supaya nampak lebih jelas sikit. Dia kena buat dulu baru nampak kan. Okey, 5/8. Okey, saya dah pemudahkan ni Terus tolak tolak ni kan dah jadi tolak kan. Okey, saya terus tulis tolak je. 8/5. Okey, 8 bawah dia 8 dengan 5 kan, maka dia boleh dapat 40, betul tak? Sebab 8 darab dengan 5 kan dapat 40. Okey, jadi yang ini 8 akan darab dengan 5 ataupun sama darab dengan 5, kena ikut yang bawah. 5 akan darab dengan 8 ataupun sama, kena ikut darab dengan 8. Maka kita akan dapat 5 kali 5 25, tolak 8 kali 8 64, bawah dia adalah 40. Okey, sebab itu awak nampak sini 25 dan sini adalah 64. Okey, jadi kita tolakkan 25 dengan 64, kita akan dapat negatif. Sebab 25 kecil kan. 25 tolak 64, kita akan dapat negatif 39, bawah dia adalah 40. Jadi jawapan kita adalah negatif 39/40. Adakah boleh kita permudahkan? Tak boleh. Sebab 39 dengan 40, sifir tak boleh masuk. Okey. Jadi, oleh kerana tak boleh kita permudahkan, kita biar saja jawapan macam tu. Kalau kita boleh memudahkan, kita memudahkan. Kalau tak boleh, kita biar saja jawapan kita macam tu. Okey. Apa pun, semua penyelesaian kita mestilah ikut dia punya tertib operasi. Iaitu kita mesti mulakan dengan kurungan terlebih dahulu. Dah tak ada kurungan, tengok ada tak darab dengan bahagi.
Selesai yang tu, barulah kita boleh buat tambah atau tolak. Kalau awak berpandukan benda ni, insya-Allah kita punya jalan kerja lebih mudah dan insya-Allah akan dapat betul. Okey? Baik. Sebelum kita terlupa, ini dia, tolong tandakan dekat buku teks tutorial latih diri 1.3C. Okey. Latih diri 1.3C, soalan 1 A sampai C sahaja. Okey? Tak payah buat semua Latih diri 1.3C, soalan 1 A sampai C sahaja. Muka surat 16. Okey? 16 Baik. Saya buka soalan setakat ni nak tanya tentang pecahan. Pendaraban pecahan ni. Silakan. Cuba nak tanya. Sebelum kita masuk bahagian terakhir. Ada nak tanya? Ya, silakan. Cikgu. Ha. Saya tanya yang macam pecahan ni, dia kan sekolah rendah pun juga tapi cuma apa dia punya ni je lah yang dan darab ni pun bukan sekolah rendah pun juga kan. Okey, baik, terima kasih. Pada sekolah rendah, awak dah belajar kan? Samakan pembawah ni kan? Yang macam Samalah, sama. Kita kata bahagi, kita balik nombor. Yes, betul. Saya cuma ulang balik je. Jadi benda yang sama awak pakai, awak belajar masa sekolah rendah, kita guna pakai. Cuma di sekolah menengah ni dia banyak melibatkan masalah kan, mungkin jalan kerja lebih panjang, itu je, tapi konsep sama macam mana yang awak belajar di sekolah rendah. Soalan lain ada tak? Ada soalan lain? Tak ada? Baik, kita pergi bahagian terakhir untuk malam ini. Muka surat, sekejap mana saja mak. Okey, muka surat 17. Okey, semua orang pergi tengok muka surat 17. Muka surat 17, buku teks, kita akan lihat bagaimana anda menyelesaikan masalah. Okey, yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, yang ini ialah antaranya bagaimana kita nak aplikasikan pengetahuan kita dalam pecahan positif dan negatif dalam penyelesaian masalah. Baik, kita teruskan Satu kuis matematik mengandungi 20 soalan. Ada 20 soalan, 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul. Dan tolak tolak 1/2 markah. Maksudnya negatif 1/2 markah diberi bagi setiap jawapan yang salah. Mailing menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Maknanya mailing ni dia join kuis tu dan dia jawab ke semua soalan lah. Okey, ada 20 soalan tu dia jawab semua ke 20 tu soalan. Jumlah markahnya bagi jawapan yang salah ialah negatif 8. Berapakah jumlah markah yang diperolehi oleh mailing dalam kuis tersebut? Kita tahu bahawa negatif 4. Negatif 4. Okey, terima kasih. Negatif 4. Jawapan yang salah adalah negatif 4. Okey, kita tahu bahawa mailing ni jawab ke semua 20 soalan. Tapi kita tahu berapa soalankah yang dia salah. Cuma kita tahu markah je. Markah yang salah adalah negatif 4. Okey, baik. Tengok dia punya penyelesaian. Okey. Ini adalah contoh untuk kita memahami dan merancang strategi, melaksanakan strategi dan seterusnya mendapatkan jawapan. Tetapi kalau anda boleh faham konsep ini, tak perlulah kita kena buat step ni secara detail. Sebab kita hanya perlu tuliskan dia punya pembuktian jalan kerja saja. Ini nak bagi panduan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah mengikut rangka kerja yang sebenar. Okay, tapi kalau anda dah faham, tak ada masalah. Kita boleh terus ringkas saja jalan penyelesaian kita. Okay, yang pertama, kita kena tahu bahawa dia bagi tahu, dia kata 2 markah dibagi kalau jawapan tu betul. Kalau jawab betul dapat 2 markah. Kalau salah kita kena tolak. Tolak berapa? Tolak setengah markah. Okey. Jumlah markah bagi jawapan yang salah dia bagi tadi negatif 4. Okey, sekarang ni kita kena cari jumlah markah yang diperolehi. Okey. Langkah pertama ialah kita kena tahu bahawa markah yang betul kita akan mewakili dalam bentuk positif 2. Kalau jawapan salah, kita akan wakili dalam bentuk negatif 1/2. Kita kena cari bilangan jawapan yang salah dulu dengan menggunakan operasi bahagi. Okey, kemudian kita akan cari jumlah markah dengan operasi darab dan tambah. Okey, baik. Kita sekarang ni fokus kita adalah untuk cari jawapan yang salah dulu. Berapakah bilangan jawapan yang dia salah? Daripada 20 soalan tu, kan? Berapa yang dia salah, berapa yang dia betul?
Boleh? Okey, sekarang cari yang salah. Sebab, kenapa cari yang salah dulu? Sebab dia dah bagi dah markah yang salah ni. Nampak ni? Negatif 4 tu adalah markah yang dia salah. Tapi berapa soalan tak tahu. Kan? Jadi kita kena buat operasi macam ni. Jadi kita kena buat. Ya, Negatif 4 ni kan. Negatif 4 bahagi dengan negatif 1/2. Sebab nak tahu berapakah bilangan soalan yang dia salah. Jadi kita bahagikan negatif 4 tu, jumlah markah yang dia salah tu, bahagikan dengan dia punya setiap soalan tu markah kalau salah dapat negatif setengah. Jadi kita bagi dengan negatif setengah. Okey. Macam mana dapat 8? Okey, tengok apabila negatif 4 bahagi dengan negatif 1/2. Okey, macam biasalah bila bahagi ni kita akan tukar jadi darab. Negatif 4 darab, terbalikkan dia, kurungan negatif 2/1. Okey. Maka sekarang tak perlu potong, kita cuma darab je. 4 darab dengan 2 kita akan dapat negatif negatif darab negatif. Negatif darab negatif kita akan dapat positif. 4 darab 2 akan dapat 8 bawah 1 lah. Ataupun kita tulis sebagai 8 saja. Sebab 8/1 kita boleh tulis sebagai 8 saja. Apa juga nombor, kalau atas tu adalah 10 contohnya, bawah 1 kita akan tulis sebagai 10 saja. Atas dia 100, bawah 1 kita akan tulis sebagai 100 saja. Boleh itu konsep asas. Okey, sekarang jawapan kita adalah 8. Maksudnya apa? Maksudnya kita jawapan yang mailing salah sebanyak 8. Jumlahnya 8. Contohnya 8 lah, 8 soalan lah dia salah. Okey, daripada 20 soalan tu 8 soalan dia salah. Boleh sekarang ni jumlah yang dia salah kita dah tahu dah, iaitu 8. Maksudnya daripada 20 soalan salah dia adalah 8. Bakinya adalah berapa? 20 tolak 8 lah kan? Kita akan dapat 12. Maksudnya daripada 20 soalan yang Meling buat, 8-nya salah, 12 betul. Boleh? Sekarang barulah kita kira markah dia. Jadi 12 darab dengan 2. Kenapa? Sebab setiap satu jawapan yang betul, reward dia adalah 2 markah. Jadi darab dengan 12. Kita akan dapat 24. Nampak ni 24. Lepas tu tolak pula soalan yang jawapan yang dia salah. Okey? Jawapan yang salah adalah negatif 4. Okey, maksudnya dalam 8 soalan tu, 8 soalan markah yang terpaksa dia buang, maksudnya markah tersingkir adalah negatif 4. Sebab dia salah kan? Sebab dia salah 8 soalan, maka dia terpaksa tolak 4. Maka tolaklah dengan negatif 4. Maka kita akan dapat 12 kali 2 adalah 24. Tolak dengan 4 kita akan dapat 20. Inilah jumlah markah yang Meling perolehi dalam kuis matematik itu. Boleh? Okey, baik. Sekiranya pelajar ada cara lain, bukan cara macam ni, sebab matematik banyak cara Matematik ada banyak cara. Sekiranya ada penyelesaian yang lain, boleh diterima sekiranya logik dan mengikut dia punya step-step yang sesuai. Okey, kita akan terima jawapan. Lainlah kalau tiba-tiba awak tulis jawapan, jumlah markah dia 20, tak ada dalam kerja, maka kita tak boleh terima jawapan tu kerana tak dapat dibuktikan. Okey, ini sebagai satu contoh saja, contoh untuk penyelesaian. Kalau ada cara lain boleh digunakan, tak ada masalah. Yang penting logik dan boleh diterima untuk diberi markah. Boleh? Baik. Sebelum kita berakhir, kita ada latih diri, jangan lupa ni. Tutorial latih diri 1.3D. Tandakan dulu. Latih diri 1.3D, soalan 1 saja. Muka surat 18. Saya ulang balik. Tutorial kita latih diri 1.3D. Soalan pertama, muka surat 18. Jadi yang ini kita akan bincang pada hari Jumaat malam. Ada masalah untuk buat. Malam esok kita akan sambung lagi subtopik yang seterusnya. Baik, setakat ni saya buka soalan. Siapa nak bertanya silakan. Ada soalan tanya? Apa tu? Apa tu? Tak boleh rotate. Itu handphone kan? Okey, tak apa nanti cikgu ni cikgu keluar cikgu post kat YouTube kan.
Ya, saya akan post kat YouTube video ni. Nanti boleh tengok semula lah. Izan, apa cikgu boleh hantar kat WhatsApp tak kerja rumah? Saya akan hantar video, tengok balik video tu nanti. Silakan Ardini. Cikgu, kenapa cari bilangan jawapan yang salah dengan operasi bahagi? Macam mana dia boleh tahu operasi bahagi? Lepas tu cari jumlah markah dengan operasi darat dan tambah. Macam mana dia tahu? Okey, baik. Dan kenapa kita kena cari jawapan yang salah dulu? Bagus soalan tu Kenapa kena cari jawapan yang salah? Sebab maklumat yang kita ada ni hanya berpandukan jawapan yang salah dulu dibagi. Kita tak tahu dalam asalnya, kita tak tahu ni berapa jumlah yang dia salah, berapa jumlah yang betul. Okey, kalau kita nak cari jumlah yang betul, kita mesti ada clue yang pertama. Okey, tapi sekarang ni clue yang pertama, dia bagi tahu maklumat yang pertama adalah ni. Tengok ni. Dia kata jumlah markah bagi jawapan yang salah negatif 4. Maka dekat sini dia dah bagi kita panduan, maknanya kita kena cari berapakah jumlah markah yang salah dulu, ataupun jumlah jawapan yang salah, baru kita dapat cari jumlah jawapan yang betul. Nampak? Dia berpandukan kepada clue yang kita dapat. Okey, kalau dia bagi jumlah yang betul, kita buat cara lain lah. Tapi dalam kes ni kita dapat jawapan yang salah dulu. Dia bagi markah dulu. Jadi kita kena buat bahagilah. Kita kena bahagi sebab dia punya jawapan yang salah jawapan yang salah tau, dia bagi tahu sebanyak negatif 4. Kita bahagi dengan tu. Tengok ni dia kata sini kan, setiap jawapan yang salah adalah negatif 1/2. Maknanya setiap jawapan yang salah tu dia akan tolak dengan setengah. Jadi kita pun bahagi negatif 4 ni adalah jumlah markah yang didapat tadi tu, bahagikan dengan negatif 1/2. Tak nampak pula. Inilah. Okey, jadi negatif 4 kita akan buat bahagi dengan negatif 1/2. Dekat sini nanti kita akan dapat berapakah jumlah bilangan jawapan, bilangan soalan yang disalah tu. Jadi 8 ni maksudnya adalah bilangan soalan yang disalah. Daripada 20 soalan, 8 dia salah, maknanya 12 dijawab betul. Okey? Lepas tu baru kita darab berapa dia punya reward. Macam betul tadi, kalau betul dapat 2 markah, darab dengan 2. Kan? Kalau salah, kena darab dengan 1/2. Okey? Boleh? Ada soalan lain? Tak ada Baik, kalau tak ada, kelas kita berakhir setakat ini dulu. Dan kita akan jumpa pada malam esok insya-Allah. Dan jangan lupa boleh mula buat latihan yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama.